Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Ringgit dijangka meneruskan momentum aliran pengukuhannya berbanding dolar Amerika Syarikat minggu ini susulan kebimbangan pasaran terhadap Omicron yang semakin reda. Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, laporan terbaru mengenai Omicron yang dikatakan tidak seganas Delta itu membolehkan aktiviti berkaitan pembukaan semula ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Malah katanya pada tahap tertentu perkembangan itu mungkin menjadi alasan bagi kenaikan kadar faedah di Malaysia dan Amerika Syarikat pada tahun depan. Afzal Nizam berkata para sokongan semasa terhadap ringgit adalah sekitar 4.18 berbanding dolar Amerika Syarikat dan berkemungkinan ringgit mengukuh pada sekitar paras itu minggu ini. Agensi Keselamatan Kesihatan United Kingdom melaporkan bahawa risiko kemasukan ke hospital bagi individu dijangkiti varian Omicron adalah antara 50 hingga 70% lebih rendah berbanding Delta yang dianggap dominan sebelum ini. Bagi minggu yang baru berakhir, ringgit bergerak dalam aliran tidak menentu yang terutamanya dipengaruhi oleh perkembangan membabitkan varian Omicron. Ringgit mengakhiri urus niaga minggu lepas pada Jumaat dengan lebih kukuh berbanding dolar iaitu pada 4.1935 berbanding minggu sebelumnya. Unit tempatan itu diniagakan kebanyakan mengukuh berbanding mata wang utama lain pada minggu lepas. Seterusnya, Bursa Malaysia dijangka meneruskan momentum positif minggu ini menjejaki aliran meningkat pasaran serantau dalam keadaan musim cuti dengan indeks penanda aras berlegar pada Julat 1,510 mata sehingga 1,520 mata. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trade Sdn Bhd Tong Pat Leng berkata, penilaian pasaran tempatan kekal murah berbanding dengan pasaran serantau dan juga katanya pembelian semasa harga rendah mungkin berterusan manakala aktiviti memperelok akaun akhir tahun akan memberi sedikit sokongan kepada pasaran sekiranya wujud sebarang penjualan saham secara meluas. Justru firma itu menjangkakan FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI berada dalam aliran 1,510 hingga 1,520 mata minggu ini. Dari sudut pandang teknikal, beliau berkata paras sokongan serta-merta pada 1,500 manakala paras rintangan pada 1,530 mata. Kontrak niaga harapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Derivatives dijangka didagangkan pada kecenderungan meningkat minggu ini, di mana peniaga minyak sawit David Ng berkata kebimbangan mengenai pengeluaran yang lemah dan juga permintaan kukuh baru-baru ini akan terus melonjakkan sentimen. Beliau menjangkakan harga bergerak di antara RM4,500 dan RM4,800 satu tan minggu ini. Sementara itu, peniaga minyak sawit kanan Interbrand Group of Companies, Jim Teh berkata, pasaran mungkin mengalami pembetulan teknikal minggu ini disebabkan penutupan akaun akhir tahun dan musim cuti. Beliau menganjurkan komoditi itu didagang antara RM4,200 dengan RM4,300 satu tan. Ketua Penyelidikan Komoditi Sunvein Group yang berpangkalan di Mumbai, Anil Kumar Bagani berkata, harga minyak sawit dijangka kekal dalam julat kecil minggu ini susulan pemeriksaan penawaran dan permintaan serta fenomena akhir tahun. Bagi dagangan yang baru berakhir, niaga harapan MSM Malaysia kebanyakannya ditutup tinggi menjejaki prestasi minyak kacang soya yang lebih kukuh di Lembaga Dagangan Chicago selain jangkaan keluaran yang lebih rendah bagi beberapa minggu akan datang. Keputusan segera Tenaga Nasional Berhad memberi rebate 100% secara sekali sahaja bagi bil elektrik bulan Disember 2021 kepada 72,000 pelanggan domestik yang terjejas akibat banjir didorong rasa kebersamaan dengan rakyat dan pelanggannya. Bantuan wang ihsan RM1,000 diperluaskan kepada bangsa banjir yang tidak berpindah ke pusat pemindahan sementara. Beberapa menteri kabinet yang bercuti ke luar negara telah membatalkan cuti mereka dan kembali ke tanah air. Laporan penuh di saluran 01 dan astroawani.com serta dagangnews.com.
Bukan mudah mahu mengekalkan 19 cawangan franchise restoran makanan dalam tempoh pandemik COVID-19 yang menyaksikan penutupan aktiviti ekonomi. Tapi hakikat itu perlu ditelan usahawan restoran Lezo, Datuk Muhammad Nazwan Nasir yang terpaksa menanggung kerugian 80% sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Nadi sesebuah restoran adalah kaedah makan di kedai atau dine-in. Sepanjang PKP, hanya pesanan menerusi dalam talian dibenarkan menjadikan jualan berkurangan. Malah cabaran utama baginya ialah mengekalkan jumlah 250 pekerja di seluruh cawangan tanpa ada pemberhentian. Last PKP bulan 6 sampai bulan 9 antara PKP yang paling panjang, sangat panjang. Nak dibandingkan PKP 1 dulu baru sebulan. PKP last ni memang sangat panjang, 3 bulan memang sangat-sangat terkesan dan ramai yang mula berjimat-cemat. Kita ambil average jatuh lebih kurang 70% ke 80% lah. Dia punya sales sebab restoran ni untuk semua sedia maklum bahawa restoran ni memang kita fokus pada dine-in. Kita tak ada sistem, pada awalnya kita tak ada sistem, kita nak kena build up sistem untuk delivery. Jadi itulah kita terkejut. Tapi Alhamdulillah lah, bulan 10 dah rilis dan boleh meniaga macam biasa. Menceritakan detik sukar sepanjang PKP, Muhammad Nazwan yang juga anak jati pertumpahan ini berkata pernah terfikir untuk menutup 4 cawangan sekiranya PKP berlanjutan sehingga bulan Oktober. Namun bersyukur apabila dine-in sudah dibenarkan pada fasa ketiga bulan September lalu. Bantuan yang diberikan kerajaan kepada usahawan sepertinya termasuk subsidi upah, moratorium dan pinjaman sebanyak RM500,000 dari Permodalan Nasional Berhad baru-baru ini memberikan sinar baru buat usahawan itu. Kita sebagai macam sedia maklum, kita orang peniaga-peniaga ni sebenarnya memerlukan macam contoh macam kerajaan bagi subsidi upah. Itu memang sangat membantulah, walaupun dia bagi 600 tapi kalau yang dah ada macam saya ada lebih kurang 200 ke 250 orang staff ni memang sangat terkesan lah. Even 600 pun bagi saya banyak, memang sangat membantu. Lepas tu kerajaan bank pun ada bagi moratorium. Jadi bagi masa untuk kita orang bernafas balik mulakan perniagaan ni balik. At the same time ada juga kerajaan ada bagi apa orang panggil pinjaman untuk kita set up balik kita punya bisnes. Setakat ini dah lebih sebulan kan PKP dah habis. Jadi macam mana sekarang perniagaan ni? Perniagaan alhamdulillah dah kembali macam biasa. Cuma kita kekurangan pada kapasiti je lah sebab kita nak ikut SOP kan. Tapi bagi saya ni dah bersyukur lah. At least kita boleh bernafas balik, kita boleh recover balik. At the same time kita boleh teruskan dengan kita orang punya misi dengan visi kita. Lezo bermula dengan sebuah restoran di Batu Pahat. Kini Lezo sudah mempunyai 19 cawangan di beberapa negeri termasuk Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur, Selangor dan Kedah. Dalam perancangan 2 cawangan Lezo akan dibuka di Kota Masai dan Kulai.